Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam perak aman jaya. Warga Dewan sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum perdana bersama saya Nur Nabilah Hanim binti Sabaran selaku moderator anda pada hari yang berbahagia ini. Baik, tajuk yang kami akan bincangkan pada hari ini agak santai tetapi mengandungi 1001 manfaat dalam kehidupan kita semua. Jadi topiknya adalah keluarga bahagia. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya menyimpang lebih jauh, saya berbesar hati ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel yang pertama, Saudari Nur Afifah Alia binti Anwar. Selamat datang saudari, apa khabar? Terima kasih saudari moderator, kabar baik. Bagaimana pula dengan saudari? Alhamdulillah, saya pun baik-baik saja. Seterusnya ahli panel kedua, Ayu bertudung putih. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat selalu saudari moderator. Bagaimana pula dengan saudari? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja. Dan ahli panel kita yang terakhir nampak pemalu tetapi sangat bijak berkata-kata, Saudari Anun Nisa binti Jalalusaiti. Selamat datang juga buat saudari. Apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik saudari moderator. Alhamdulillah, khabar baik saudari moderator. Baiklah, usai sudah perkenalan kita dengan ahli panel sekalian. Sekarang saya akan perjelaskan sedikit pengenalan mengenai keluarga. Daripada perspektif Islam, keluarga adalah suatu unit sosial yang majmuk sifatnya. Keluarga majmuk ini terangkum dalamnya bukan sahaja ibu bapa dan anak-anak tetapi juga datuk, nenek, cucu cicit, adik-beradik dan saudara mara. Di bawah konsep keluarga tersebut mungkin terdapat lebih daripada sebuah rumah tangga, yakni kita sebut sebagai poligami. Keluarga merupakan satu institusi yang amat penting dalam sesebuah masyarakat. Keluarga juga merupakan wahana kebahagiaan dalam kehidupan seseorang. Kerana apa? Kerana daripada keluarga lah terpancarnya sinar kasih sayang antara ahlinya. Dan daripada keluarga lahir rasa menghormati dan saling memerlukan yang tidak terucap. Dan daripada keluarga jugalah lahir insan yang bertanggungjawab terhadap dirinya serta kepada insan lain yang memerlukan. Kita sering dengar istilah baiti jannati atau rumahku syurgaku yang membawa maksud rumah adalah tempat terperciknya sinar kebahagiaan dalam kehidupan seseorang. Maka adalah sangat penting dalam memastikan sesebuah institusi keluarga merasa bahagia. Lazimnya bila kita sebut tentang kegagalan dalam membentuk keluarga bahagia, individu yang sering dipersalahkan ialah ibu bapa. Namun begitu, pepatah ada mengatakan bahawa bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Ini bermaksud kita tidak boleh meletakkan tanggungjawab membentuk kebahagiaan keluarga itu di tangan salah seorang ahli keluarga sahaja, seperti ibu atau bapa atau anak-anak. Ini bermakna setiap ahli keluarga perlu memainkan peranan masing-masing dalam membentuk keluarga bahagia. Jadi, soalan saya kepada panel pertama, apakah langkah yang dapat dilakukan bagi membentuk keluarga bahagia? Silakan saudari Afifah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator yang cantik molek terlihat di kaca peranti saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin warga maya yang saya hormati sekalian. Berbalik kepada soalan yang telah diajukan oleh saudari Hanim sebentar tadi, apakah langkah dalam pembentukan keluarga bahagia? Saya rasa soalan ini sangat menarik untuk dijawab.
Sedang hadirin warga maya sekalian, seperti mana yang kita telah diterangkan oleh saudari Hanim sebentar tadi, sebuah institusi keluarga terdiri daripada ibu bapa, anak, cucu, cicit, datuk, nenek dan sebagainya. Jadi untuk langkah yang pertama, saya akan menjurus kepada tugas ibu bapa dalam membentuk sebuah keluarga bahagia. Bagaimana saudara dan saudari warga maya sekalian? Semestinya dengan memberikan perhatian dan kasih sayang. Kasih sayang ni adalah merupakan aspek yang sangat penting dalam sesebuah keluarga. Lebih-lebih lagi di dalam sebuah keluarga yang bahagia. Pada masa ini, kita dapat lihat masyarakat bertambah sibuk dengan usaha untuk mencari nafkah bagi meningkatkan taraf hidup masing-masing. Kenapa sebenarnya hal ini terjadi warga maya sekalian? Hal ini disebabkan oleh kos sara hidup kini yang semakin meningkat. Dan duka cita untuk saya sampaikan di sini bahawa statistik menunjukkan bahawa 90% ibu yang bekerja hanya bercakap dengan anak-anak mereka selama 4 minit sahaja sehari. Sangat menyedihkan ya saudara-saudari sekalian. Saudari moderator dan ahli panel sekalian, ini merupakan perkara yang amat menyedihkan kerana anak-anak merupakan golongan yang memerlukan kasih sayang dan perhatian yang cukup daripada ibu bapa mereka. Dan hukama-hukama Arab pernah mengatakan anak-anak yang kehilangan kasih sayang daripada ibu bapa yang sibuk adalah anak yatim. Oleh itu, demi membentuk keluarga yang bahagia, ibu bapa yang merupakan peneraju kehidupan dalam sesebuah keluarga perlu meluangkan masa yang berkualiti bersama dengan anak-anak mereka. Contohnya, pada masa ini kerajaan telah mengumumkan hari Sabtu sebagai cuti umum. Dan pihak swasta juga turut memberikan pelepasan kepada para pekerja mereka pada hari Sabtu pertama setiap bulan. Jadi, saya rasa ibu bapa perlu merebut kesempatan ini untuk bermesra dengan keluarga sambil merehatkan minda setelah penat bekerja. Jadi dengan menghabiskan waktu cuti, berkelah ataupun berekreasi bersama keluarga akan memberikan peluang kepada ahli keluarga untuk berhibur di samping meluangkan masa untuk mengeratkan hubungan di antara mereka. Jadi sekiranya masa yang berkualiti untuk bersama-sama dengan keluarga dan anak-anak ini mencukupi, kebahagiaan dalam sesebuah keluarga itu pasti dapat diwujudkan. Dan seterusnya, saya datangkan dua hujah di sini, iaitu hujah kedua, saya ketengahkan di bawah kata kunci utama iaitu didikan. Didikan yang bagaimana? Didikan agama dan juga moral. Saudari moderator dan para panel sekalian, sedar atau tidak sedar, didikan agama dan moral yang sempurna dalam kalangan generasi muda dapat menyumbangkan ke arah pembentukan sebuah keluarga bahagia. Kenapa saya katakan begitu? Kerana pegangan agama serta nilai moral ini yang kuat dapat membentuk nilai sahsiah yang tinggi di dalam kalangan generasi muda. Jadi kualiti inilah yang sebenarnya akan melahirkan ibu bapa yang bertanggungjawab dan dapat memikul tugas membangunkan rumah tangga dengan efektif. Ini bermaksud kita persiapkan generasi muda untuk berpegang pada agama dan nilai moral supaya boleh melahirkan generasi ibu bapa yang matang serta bertamadun pada esok harinya. Dan bagaimana pendapat saudari Nisa terhadap langkah untuk membentuk generasi muda ini terlebih dahulu? Ya, saya bersetuju dengan saudari Alia. Sebenarnya golongan yang berpendidikan agama ini akan mampu mewujudkan kesefahaman dan perasaan berangsur serta dapat memikul tanggungjawab sebagai ibu bapa kepada anak-anak dengan sangat baik. Ya, benar sekali saudari Nisa. Sebenarnya ibu bapa yang berpendidikan, terutamanya pendidikan akhlak dan moral ini, kukuh iman dan akhlaknya dan akan mampu untuk membentuk generasi muda, generasi anak yang bakal dibesarkan.
sebagai ibu bapa dan sebagai ibu dan bapa, kita perlu memberikan didikan agama yang kukuh serta menerapkan nilai-nilai akhlak dan moral dalam kalangan anak-anak. Jadi anak-anak yang sopan akan menghormati orang tua mereka serta saling bekerjasama sesama adik-beradik. Bak kata pepatah, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Maka jika semangat ini dapat diwujudkan dalam jiwa setiap ahli keluarga oleh ibu bapa, sudah pasti sebuah keluarga yang mantap dan harmoni akan dapat dilahirkan. Saya rasa sampai di sini sahaja hujah saya untuk langkah pembentukan keluarga bahagia. Saya kembalikan forum kepada saudari moderator. Terima kasih kepada panel keluarga bahagia disertakan dengan pelbagai bukti, statistik dan sebagainya yang menjadikan hujahnya lebih utuh lagi berisi. Saya tertarik dengan pepatah Arab yang dibawakan oleh saudari panel pertama, iaitu hukama Arab pernah mengatakan anak-anak yang kehilangan kasih sayang daripada ibu bapa yang sibuk adalah anak yatim. Jadi dari sini kita nampak betapa besarnya peranan dan tanggungjawab ibu bapa sebagai individu yang perlu memupuk kebahagiaan dalam institusi keluarga. Baik, sebentar tadi panel pertama mengatakan bahawa ibu bapa perlu meluangkan masa, memberi perhatian kepada anak-anak walaupun sibuk mencari nafkah, sibuk menunaikan tanggungjawab, mencari duit dan sebagainya. Dan panel pertama juga telah menceritakan kepentingan memberi didikan agama dan moral. Sekarang saya ingin mengajukan soalan yang sama buat panel kedua mengenai langkah yang dapat dilakukan selain daripada yang dinyatakan oleh panel pertama. Silakan saudari Hana. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan sidang warga maya yang dihormati sekalian. Baiklah, pada hari ini saya ingin menyambung lagi isi-isi yang telah dikupas oleh ahli panel sebentar tadi, iaitu saudari Alia, mengenai langkah-langkah pembentukan keluarga bahagia. Jadi seperti yang diketahui, ibu bapa merupakan pihak yang paling utama memainkan peranan dalam pembentukan keluarga bahagia. Hal ini kerana ibu bapa boleh merancang dan membuat tindakan untuk membolehkan keluarga mereka hidup bahagia. Contohnya, ibu bapa perlu menyediakan kemudahan-kemudahan yang secukupnya kepada anak-anak, terutamanya kemudahan dari segi pendidikan. Hal ini kerana kemudahan ini dapat mewujudkan suasana yang kondusif dalam sesebuah keluarga. Kita dapat mengambil contoh di mana setelah pandemik COVID-19 ini datang melanda negara kita dan seterusnya membuatkan sistem pendidikan negara kita dilaksanakan secara atas talian, sama ada dari peringkat rendah sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi. Dalam keadaan ini, ibu bapa boleh menyediakan kemudahan pembelajaran yang secukupnya kepada anak-anak mereka seperti komputer riba, telefon bimbit, internet yang mencukupi dan sebagainya. Perkara ini amat penting dalam memastikan pembelajaran anak mereka terus berjalan dengan lancar dan mereka juga tidak akan ketinggalan dalam pembelajaran. Namun begitu, ada juga ibu bapa yang kurang berkemampuan dalam menyediakan kemudahan-kemudahan untuk anak-anak mereka. Tapi hal ini bukanlah satu masalah yang besar kerana ibu bapa boleh mengatasi masalah ini dengan memberikan sepenuh perhatian kepada pembelajaran anak-anak mereka. Dalam erti kata lain, ibu bapa haruslah membimbing anak mereka untuk terus belajar dan membantu anak mereka dalam pembelajaran secara atas talian di rumah masing-masing. Jadi itulah sedikit sebanyak kemudahan yang boleh disediakan oleh ibu bapa dari segi pendidikan. Kemudahan-kemudahan dari aspek lain seperti tempat tinggal, pakaian, makanan juga sangatlah penting dalam membina suasana yang harmoni dan kondusif dalam sesebuah keluarga. Baiklah, saya teruskan lagi dengan langkah yang berikutnya ialah ibu bapa perlu mempunyai ilmu keibubapaan dalam mewujudkan sesebuah keluarga yang bahagia. Ilmu keibubapaan ini boleh diperoleh daripada program-program motivasi, buku-buku dan ceramah agama. Ilmu keibubapaan wajar dipelajari oleh semua ibu bapa agar mereka faham sepenuhnya tentang cara mendidik anak-anak mereka dengan cara yang sesuai. Hal ini kerana Saidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, didiklah anak mengikut zaman mereka kerana mereka hidup di zaman mereka, bukan zaman kamu. Oleh itu, ibu bapa perlulah memberikan didikan yang sesuai kepada anak-anak mereka
sejak mereka kecil, kerana pepatah Melayu juga ada berkata, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ilmu keibubapan ini juga perlu diberikan dan dipelajari oleh golongan berstatus bujang yang ingin mendirikan rumah tangga seperti untuk mengelakkan masalah-masalah dalam rumah tangga seperti penderaan kanak-kanak, perceraian tak berlaku di kemudian hari. Jadi kesimpulannya di sini, ibu bapa ibu bapa perlu memainkan peranan dan tanggungjawab yang sewajarnya bagi membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya yang sahih, iaitu yang berbunyi seperti ini. Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggungjawab atas apa yang kalian pimpin. Seorang pemimpin yang memimpin rakyat akan bertanggungjawab atas rakyatnya. Seorang lelaki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia bertanggungjawab atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suami dia dan anak-anaknya dan dia bertanggungjawab atas semuanya. Seorang hamba adalah pemimpin kepada harta tuannya dan dia bertanggungjawab atas harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Jadi hadis ini hadis riwayat Muslim yang merupakan hadis sahih. Jadi hal ini kerana jelaslah di sini bahawa ibu bapa memang memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan keluarga bahagia. Kerana keluarga bahagia ini adalah asas pembentukan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Jadi sekian sahaja kupasan langkah pembentukan keluarga bahagia daripada saya. Saya serahkan semula kepada saudari moderator kita yang cukup bersemangat pada hari ini, iaitu saudari Hanim. Terima kasih kepada panel kedua atas pandangan yang amat bernas sebentar tadi. Saya sangat bersetuju dengan langkah yang diutarakan oleh saudara tadi yang banyak menyentuh peranan ibu bapa dalam membentuk keluarga bahagia. Yang paling penting sekali, ilmu keibubapaan yang sering orang pandang ringan, yang sering orang abaikan, tetapi sebenarnya ilmu itu mesti dipelajari dan tidak diambil remeh. Kerana andai ibu bapa tersilap langkah, maka kebahagiaan yang ingin dikecapi akan semakin jauh dan semakin sukar untuk dicapai. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa sebenarnya terdapat banyak langkah yang dapat diambil bagi memupuk keluarga bahagia. Jika dua orang panel kita tadi menerangkan tentang langkah pembentukan keluarga bahagia, saya ingin meminta pendapat panel ketiga kita tentang cabaran yang dihadapi dalam membentuk keluarga bahagia. Dipersilakan saudari An-Nur. Terima kasih saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara-saudara sekalian. Berbalik kepada soalan moderator, cabaran yang dihadapi dalam membentuk keluarga bahagia. Di sini saya akan memberikan 3 cabaran dalam membentuk keluarga bahagia. Cabaran pertama adalah cabaran keibubapaan. Keibubapaan bersama antara isu penting yang perlu diberi perhatian dalam keluarga zaman moden, di mana kebanyakan ibu bekerja di luar rumah. Keibubapaan bersama bermaksud sejauh mana pasangan berfungsi sebagai kawan atau lawan dalam rol keibubapaan. Sebagai contoh, dalam keluarga tradisional, bapa berperanan sebagai pelindung, manakala ibu sebagai pengasuh. Namun pembahagian peranan mengikut gender ibu bapa telah berubah mengikut peredaran zaman. Senario pada masa kini menunjukkan ramai ibu bekerja di luar rumah dan ramai bapa berkongsi tugas di rumah. Keadaan ini disebabkan oleh pertambahan ibu yang bekerja untuk menambah sumber pendapatan keluarga dan ada juga ibu bekerja untuk keseronokan sehingga mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak. Ini menyebabkan anak-anak mereka terlibat dengan pelbagai gejala sosial. Ibu bapa juga tidak mengambil tahu akan perkembangan anak-anak dan ini mewujudkan perasaan keselesaan dan kelegaan kepada anak-anak mereka supaya bertindak sesuka hati. Mendidik anak pada era ini adalah satu cabaran yang besar pada para ibu bapa. Sudahlah ibu bapa kesuntukan masa untuk mendidik anak-anak dengan nilai-nilai yang sepatutnya. Anak-anak pula terdedah kepada pelbagai pengaruh luar yang lebih dominan. Kadang-kala pengaruh itu berada dalam rumah kita sendiri seperti daripada rancangan televisyen yang menunjukkan budaya kuning dan nilai-nilai barat yang bertentangan dengan ajaran Islam.
lagu-lagu di radio serta bahan-bahan yang mereka peroleh daripada internet. Di luar rumah pula, pengaruh negatif begitu kuat rakan sebaya banyak memperhatikan anak-anak sendiri. Rakan sendiri membawa anak-anak itu kepada perkara yang berfaedah baik anak-anak itu dan begitulah sebaliknya. Oleh kerana itu, ada amat penting untuk ibu bapa ambil tahu rakan sendiri kepada anak-anak serta memastikan mereka sebab ada di dalam kesedaran yang baik. Cabaran yang kedua merupakan antara cabaran yang paling besar dalam melayari bahtera rumah tangga, iaitu kemewahan dan kekendaan, kejahilan tentang tujuan hidup berkeluarga dalam Islam, pengabaian tanggungjawab di kalangan ahli keluarga serta kurangnya didikan agama. Ibu bapa sibuk dengan kecemerlangan kerjaya dan mencari kekayaan menyebabkan anak-anak dilayan dengan hidup manja dan mewah hingga ketahanan diri anak-anak remaja semakin luntur dan fokus mengakibatkan sebahagian daripada mereka terjebak dengan masalah sosial. Filem Anakku Sajali arahan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee merupakan contoh yang paling tepat menggambarkan kesalahan ibu bapa dalam memberi kasih sayang dengan mencurahkan kemewahan yang melimpah ruah kepada anak-anak sehingga menyebabkan mereka lupa untuk bersyukur dan lupa akan tanggungjawab yang sebenar. Cabaran yang terakhir yang dihadapi hari ini ialah masalah sosial yang semakin meningkat. Masalah ini pula melibatkan sejumlah besar anak dan golongan dewasa Melayu yang beragama Islam. Data-data tentang penagihan dadah, pelacuran, sumbang mahram, rogol pembunuhan dan lain-lain menunjukkan sejumlah besar daripada mereka adalah orang Melayu yang beragama Islam. Dalam masa 20 tahun yang lalu, pembangunan ekonomi dan infrastruktur negara berkembang begitu pesat. Pembangunan ini secara tidak langsung memberi peluang kepada orang Melayu beragama Islam mendapatkan pendidikan. Hal ini berbeza dengan keadaan 15 hingga 20 tahun dahulu. Tapi orang Melayu zaman ini mempunyai penyakit malas untuk menuntut ilmu-ilmu fardu ain dan kifayah. Ini sekaligus meruntuhkan dan merendahkan maruah anak-anak bangsa Melayu. Nilai ialah himpunan aspek-aspek moral yang membentuk piagam sosial bagi masyarakat manusia. Namun persekitaran hidup yang berkembang pesat telah banyak mengakis nilai-nilai murni ini. Itu sahaja daripada saya. Berbalik kepada saudara moderator kita, iaitu saudari Nabila Hanim. Baik, terima kasih saudari An-Nur atas pencerahan mengenai cabaran memupuk kebahagiaan dalam keluarga. Memang tidak dinafikan ketiga-tiga cabaran ataupun konflik yang dinyatakan oleh saudari panel ketiga tadi merupakan cabaran yang utama, cabaran yang amat payah, cabaran yang amat susah untuk dikendalikan dalam membentuk keluarga bahagia. Yang mana panel ketiga menyebut tiga jenis cabaran, iaitu cabaran keibubapaan, cabaran kemewahan dan kebendaan, dan yang terakhir adalah cabaran masalah sosial. Lebih-lebih lagi pada zaman kini, segala-galanya berubah seiring dengan zaman. Zaman yang memerlukan harta, zaman yang memerlukan wang untuk terus hidup. Jadi perhatian ibu bapa banyak disumbangkan kepada pencarian wang, bukan lagi kepada anak-anak. Jadi itulah dalam mendepani arus globalisasi yang semakin maju ni, setiap ibu bapa perlu mempunyai pendirian untuk memastikan tidak berlakunya sikap lepas tangan terhadap mahligai yang dibina. Dan sekarang saya ingin bertanya secara ringkas tentang pendapat saya persilakan panel kita yang pertama untuk memberikan sedikit ulasan. Dipersilakan saudari Afifah. Mungkin saudari Hanim boleh mengulang soalan yang telah diberikan. Ada sedikit masalah internet tadi. Maaf. Boleh dengar dah ke? Dah boleh saudari. Boleh saudari Hanim ulang soalan yang telah diberikan kepada saya sebentar tadi? Okey, maaf atas kesilapan teknikal yang berlaku. Okey, saya ingin bertanya secara ringkas tentang pendapat ahli panel pertama berkenaan model keluarga bahagia menurut Islam. Saya persilakan panel kita yang pertama untuk memberikan sedikit ulasan. Terima kasih saudari Hanim atas soalan yang telah diberikan. Itu berkenaan dengan model
modal pembentukan keluarga bahagia dalam Islam. Jadi saudari moderator dan para panel sekalian, dalam membincangkan pembangunan sebuah keluarga yang bahagia, beberapa elemen terpilih mestilah dipraktikkan seperti mana yang telah diperlihatkan dalam contoh kehidupan berkeluarga oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Saudari moderator dan para panel sekalian, terdapat dua elemen penting yang ada di dalam model keluarga bahagia dalam Islam, iaitu elemen iman dan juga amal. Jadi kita akan telusuri elemen yang pertama, iaitu elemen iman. Dan dalam membincangkan mengenai keluarga bahagia ini, saudari Hana, Allah Subhanahu Wa Taala telah menekankan kepentingan memelihara keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai inspirasi utama dalam menjaga perhubungan antara manusia, termasuklah keluarga. Jadi kekuatan iman ini pula bergantung kepada keutuhan akidah dalam diri setiap Muslim, termasuklah suami dan isteri, iaitu dalam mendalami bab akidah yang berasaskan kepercayaan dan keyakinan yang kukuh terhadap kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah di samping kita menjauhi diri daripada mensyirikkan Allah serta sifat-sifat kesempurnaannya. Dan seterusnya, saya mengenengahkan asas akidah iaitu ilmu pengetahuan yang mendalam juga menjadi jaminan utama bagi pembangunan bangsa yang kuat dan dihormati kerana melaluinya manusia akan mendapatkan kemuliaan, kehormatan, ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan juga ganjaran di akhirat. Dan ilmu pengetahuan ini merupakan prasyarat terpenting dalam mendapatkan nilai kebahagiaan kerana setiap perkara di dunia ini mestilah disandarkan kepada ilmu seperti iman dan perkara-perkara keagamaan, ekonomi, politik, sosial dan perpaduan. Saudari moderator dan ahli panel sekalian, prasyarat kesejahteraan ini semestinya digandingkan dengan penyepaduan di antara iman dan juga amal. Oleh yang demikian, hadirin dan hadirat warga maya sekalian, seterusnya kita akan telusuri elemen kedua iaitu elemen amal. Dan di dalam elemen ini telah digariskan 5 asas utama iaitu niat, akhlak, sosial, amanah dan keselamatan fizikal dan ekonomi. Dan bagi memberi ruang kepada ahli-ahli panel yang sudah lama meminjamkan telinga mendengar penerangan modal pembentukan keluarga bahagia ini, saya akan meringkaskan sahaja ujar ini. Jika disebut tentang niat, dalam pembinaan sebuah keluarga yang cemerlang, asas utama pembentukan keluarga Muslim adalah berdasarkan kepada objektif dan matlamat yang penting serta memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Mewujudkan ketenteraman dan ketenangan jiwa dan roh, menegakkan rumah tangga yang bahagia, melahirkan zuriat dan keturunan yang soleh dan solehah. Dan bagi akhlak pula dalam mendapatkan sebuah keluarga yang harmoni, Al-Farabi pernah menjelaskan bahawa semestinya ia seiring dengan akhlak yang mulia dan amalan yang baik serta sifat lahiriah menjadi keutamaan dan kepentingan dalam sebuah keluarga bahagia. Dan bagi sosial pula, pembentukan keluarga juga diasaskan atas dasar husnul muasyarah ataupun al-muasyarah bil ma'ruf, iaitu pergaulan yang baik sesama suami isteri serta ahli keluarga yang lain. Maksudnya di sini pergaulan dan hidup bersama dengan baik dalam redha Allah. Dan asas yang seterusnya itu amanah. Jadi Islam ini menekankan tentang pentingnya amanah dalam menunaikan kewajipan dan tanggungjawab rumah tangga. Jadi Islam mengadakan pembahagian tugas antara suami dan isteri agar segala keperluan dalam rumah tangga itu terlaksana dengan baik, teratur dan sempurna tanpa melebihkan mana-mana pihak. Dan asas yang terakhir, saudara dan saudari warga maya sekalian, iaitu fizikal. Dalam Islam, soal kesihatan adalah penting bagi mencapai kesejahteraan individu. Keselamatan fizikal, kesihatan mental dan keelokan spiritual adalah suatu elemen yang menjadi sumber kekuatan. Jadi Islam meletakkan kesemua aspek tersebut pada kedudukan yang paling tinggi kerana dengan memelihara kesihatan fizikal dan spiritual dapat membentuk
keluarga yang mempunyai nilai kesihatan moral, fizikal, mental, psikologi, rohani dan material yang menyeluruh. Jadi dengan lengkapnya elemen iman dan amal dalam diri setiap ahli di dalam keluarga, pembentukan keluarga bahagia semestinya akan tercapai. Jadi kebahagiaan yang dimaksudkan di sini adalah kebahagiaan rohaniah dan juga jasmani, insya-Allah. Jadi sampai di sini sahaja penerangan saya tentang model keluarga bahagia. Saya serahkan forum kepada saudari moderator. Terima kasih saudari Afifah atas pencerahan yang ringkas tetapi sangat padat mengenai model keluarga bahagia menurut Islam. Jadi dapat disimpulkan bahawa aspek yang terkandung dalam model keluarga bahagia ni ada dua, yakni iman dan juga amal. Dan dalam kedua-dua aspek ini terdiri lagi dari beberapa cabang termasuklah akidah, akhlak, sosial dan sebagainya. Diharapkan ianya dapat dijadikan pegangan dan panduan oleh golongan ibu bapa dan ahli keluarga di luar sana untuk mencapai kebahagiaan dalam institusi keluarga, insya-Allah. Sekarang kita perdengarkan pula pendapat daripada panel kita yang kedua secara ringkas tentang apakah bentuk keluarga bahagia dalam Islam. Dipersilakan saudari Hana. Terima kasih kepada saudari moderator kita yang cantik berseri pada hari ini. Baiklah hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, terdapat beberapa bentuk keluarga bahagia menurut Islam. Yang pertama adalah sakinah. Sakinah yang membawa maksud ketenangan, ketenteraman dan kedamaian jiwa yang difahami dengan suasana damai dalam sesebuah rumah tangga di mana suami dan isteri yang menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan tekun, saling menghormati dan saling bertoleransi. Dalam Al-Quran ia disebutkan sebanyak 6 kali serta dijelaskan bahawa sakinah itu telah didatangkan oleh Allah ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman. Daripada suasana yang tenang tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi sehingga rasa bertanggungjawab daripada kedua-dua pihak semakin tinggi. Jadi kedua-dua pihak ini yang dimaksudkan adalah kedua-dua pihak ibu dan ayah. Okey, jadi kita bergerak pula kepada bentuk keluarga bahagia menurut Islam yang kedua, iaitu Al-Mawaddah. Al-Mawaddah ditafsirkan sebagai perasaan cinta dan kasih sayang antara suami isteri yang melahirkan kesenian, keikhlasan dan saling menghormati antara suami dan isteri. Dan semua ini akan melahirkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Melalui Mawaddah, pasangan suami isteri dan ahli keluarga akan mencerminkan sikap saling melindungi dan tolong-menolong. Sikap ini akan menguatkan lagi hubungan silaturahim di antara keluarga dan masyarakat luar. Jadi Al-Mawaddah ini dia tidak hanya terhad kepada suami dan isteri, ibu bapa dan anak-anak, tetapi juga seluruh anggota keluarga dan juga masyarakat. Dan bentuk keluarga bahagia menurut Islam yang terakhir, yang ketiga ialah Ar-Rahmah. Ar-Rahmah ini dimaksudkan dengan belas kasihan, toleransi, lemah lembut dan selalunya diikuti oleh ketinggian budi pekerti dan akhlak yang mulia. Tanpa kasih sayang dan perasaan belas kasihan, sebuah keluarga ataupun perkahwinan itu sudah pasti akan tergugat dan boleh membawa kepada kehancuran. Jadi kebahagiaan amat mustahil untuk dicapai tanpa adanya rasa belas kasihan antara individu dalam keluarga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi oleh yang demikian hadirin dan hadirat sekalian, tidak ada satu prinsip yang lebih mantap mengenai pergaulan hidup dan perhubungan suami dan isteri melainkan daripada yang tersurat dan tersirat dalam Al-Quran Al-Karim. Menurut Profesor Dr. Hamka, rahmah lebih tinggi kedudukannya daripada mawaddah kerana kasih mesra di antara suami isteri yang bukan lagi berasaskan keinginan syahwat, sebaliknya rasa kasih sayang murni yang tumbuh dari jiwa yang paling dalam sehingga suami isteri merasakan kebahagiaan yang tidak bertepi dan ketenangan yang tidak
yang tidak terbatas. Jadi saya rasa setakat itu sahaja kupasan saya mengenai pembentukan keluarga bahagia menurut Islam. Seterusnya saya serahkan semula kepada saudari moderator kita pada hari ini, iaitu saudari Hanim. Silakan saudari Hanim. Baik, terima kasih saudari Hana atas perkongsian sebentar tadi. Jadi secara ringkasnya, ahli panel kedua kita menyatakan pembentukan keluarga bahagia menurut Islam merangkumi 3 bentuk, yakni sakinah yang membawa maksud ketenangan. Yang kedua, mawaddah, yakni kasih sayang. Dan yang terakhir adalah rahmah, iaitu belas kasihan. Jadi ketiga-tiga aspek ini perlu wujud dalam nak mencapai kebahagiaan dalam institusi keluarga. Sekarang saya menjemput ahli panel ketiga kita yang manis untuk memberi sedikit nasihat kepada institusi keluarga di luar sana sebagai tanda ingatan kasih sayang dalam nak mendepani cabaran membentuk keluarga bahagia ini. Silakan saudari. Terima kasih saudari moderator. Nasihat saya kepada ibu bapa adalah untuk memainkan peranan yang penting dalam pembentukan sasiah anak-anak. Untuk melahirkan anak-anak yang bersasiah baik, ibu bapa perlulah menyedari akan tanggungjawab mereka untuk mendidik anak-anak menjadi insan yang mulia. Setiap ahli keluarga perlulah melengkapkan diri mereka dengan pengetahuan dan ilmu keibubapaan. Hal ini penting kerana pembentukan sasiah anak-anak harus bermula dengan diri keluarga itu sendiri. Ibu bapa harus membetulkan diri mereka terlebih dahulu agar anak-anak dapat mencontohi segala perlakuan dan kepribadian mereka kerana mereka merupakan role model bagi anak-anak. Tegasnya, rumah tangga merupakan kebun yang subur untuk melahirkan insan yang berjiwa luhur dan bersasiah mulia. Rumahku, syurgaku. Saya serahkan kepada saudara moderator kita iaitu saudara Nabila Hani. Baik, terima kasih panel ketiga atas nasihat yang diberikan. Dan ribuan terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kesimpulannya, setiap keluarga berhak bahagia. Namun, semua itu ditentukan oleh ahli dalam institusi keluarga itu sendiri. Sebelum kita menuding jari kepada mana-mana pihak, elok kita renung-renungkan sejenak di manakah silapnya. Setiap ahli keluarga perlu bersedia memainkan peranan masing-masing untuk saling bertolak ansur, saling memahami serta saling menghormati di antara mereka. Apabila sifat ini dapat diwujudkan oleh setiap ahli dalam sesebuah keluarga, maka suasana yang harmoni akan dapat diwujudkan. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Jadi saya ingin kongsikan serangkap pantun. Terimalah. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat, ceria-ceria selalu. Akhir kalam, orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukran jazilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.